Kisah dipandang rendah, seorang gadis kecil yang membuatkan seorang jutawan wanita tergamam di hadapan kebenaran yang sukar dipercayai, akan membawa Anda ke dalam perjalanan Aisyah yang penuh kejutan, seorang gadis kecil dari kawasan setinggan yang miskin, yang dipandang rendah, dan bahkan dicabar dengan janji yang seolah-olah hanya untuk mengejek, tetapi dari saat itu, satu siri peristiwa aneh telah berlaku, membalikkan keadaan sepenuhnya, memaksa jutawan wanita yang berkuasa itu untuk berhadapan dengan prasangka yang mendalam di dalam hatinya. Dari pandangan menghina, kata-kata dingin, hingga saat ledakan yang membuat semua orang terpegun, kisah ini bukan sahaja menyentuh kesakitan ketidakadilan, tetapi juga mendedahkan kekuatan dalaman yang luar biasa, sesuatu yang boleh meruntuhkan semua halangan yang tidak kelihatan. Di sebaliknya, terdapat rahasia, hubungan yang tidak disangka-sangka, dan juga keputusan yang mengubah seluruh kehidupan. Adakah prasangka dapat mengaburkan kebenaran dan bakat sebenar seseorang? Apa yang akan Anda lakukan apabila satu-satunya peluang untuk membuktikan diri datang dari orang yang pernah menghina Anda? Selamat kembali ke saluran Kisah Keajaiban Budi. Sila sokong saluran kami dengan menekan butang suka dan langgan untuk memberi kami lebih banyak motivasi untuk menghasilkan lebih banyak cerita yang menarik dan bermakna. Pagi Sabtu di Taman Tasik Kitiwangsa, selepas hujan semalaman, daun-daun pokok masih bergenang titisan air yang berkilauan. Kicauan burung pipit riuh di atas dahan pokok angsana tua, bercampur dengan gelak tawa riang kanak-kanak yang berlari-lari di padang rumput. Di satu sudut berhampiran Tasik, sekumpulan kira-kira 8 orang kanak-kanak sedang bermain dokter-doktor. Ada yang melilit tuala sebagai kotmakmal, ada yang memegang penyedut minuman sebagai stetoskop, dan ada yang memeluk anak patung plastik yang berpura-pura sakit di atas bangku batu. Seorang budak lelaki memegang botol cecair pembasmi kuman yang sudah kosong, sambil membasmi kuman, dia bertengkar dengan rakannya. Bagi air drip barulah betul. Mana boleh bedah cepat macam tu? Semuanya begitu naif, bising, dan polos seperti zaman kanak-kanak mereka. Tetapi, di tengah-tengah suasana itu, ada seseorang yang tidak tersenyum. Di bawah bayang-bayang pokok, seorang wanita pertengahan umur duduk di atas kerusi roda yang berkilat. Belakannya tegak, rambutnya disanggul kemas, dan cermin mata hitam berbingkai emas berkilauan di bawah sinaran matahari. Sehelai gaun sutra berwarna wine menutupi sepasang kakinya yang kurus, yang turut dilitupi selendang bulu biri-biri yang mahal. Puan Sri Aminah, nama yang pernah membuatkan dunia hartanah di Kuala Lumpur gerun, kini hanya memerhatikan sekumpulan kanak-kanak itu dengan pandangan yang sukar ditafsir. Bibirnya yang merah gelap tersenyum sinis. Seorang budak perempuan dengan cermat meletakkan stetoskop pada dada anak patungnya sambil berbisik, jantung berdegup laju sikit nih, membuatkan beberapa orang dewasa yang berdekatan turut ketawa geli hati. Hanya Puan Sri Aminah yang perlahan-lahan memusingkan tuel kawalan kerusi rodanya mendekati mereka. Suaranya bergema cukup kuat untuk didengari semua. Bakal doktor masa depan ya, baru darjah 4 dah pandai tipu pesakit. Kata-kata itu jatuh seperti ketulan ais ke dalam teh panas. Kanak-kanak yang sedang ketawa tiba-tiba terdiam. Ada yang mengetap bibir, ada yang membulatkan mata kerana terkejut. Seorang ibu muda di sebelahnya mengerutkan dahi tetapi tidak berkata apa-apa. Suasana menjadi tegang dan kekok. Satu suara kecil tetapi lantang kedengaran. Dari hujung kumpulan, "Makcik sakit ke? Biar saya ubatkan." Puan Sri Aminah ketawa. Ketawanya pendek dan kering, seperti seseorang baru sahaja mengetuk sudu pada gelas kaca. Dia menelengkan kepalanya, matanya di sebalik cermin mata hitam bersinar dengan ejekan. "Sakit betul, lumpuh kedua-dua belah kaki. Boleh rawat tak, doktor?"
Kanak-kanak lain mula berbisik-bisik, ada yang ketawa kecil, ada yang memberi isyarat supaya diam. Tetapi budak perempuan yang bersuara tadi berumur sekitar 10 tahun dengan rambut diikat sengit dan baju ti yang sudah lusuh, matanya yang hitam bersinar aneh, hanya berdiri diam tanpa rasa takut. Puan Sri Aminah memandangnya, merasakan pandangan itu menembusi kaca cermin matanya. Dia berkata perlahan dengan suara yang lebih dalam, "Kalau kamu boleh rawat makcik, makcik bagi kamu 1 juta ringgit. Duit betul, nak tak?" Suasana seolah-olah membeku. 1 juta ringgit bagi seorang kanak-kanak di kawasan ini tidak ubah seperti cerita dongeng. Beberapa orang ibu bapa kedengaran berbisik terkejut. Tetapi budak perempuan itu hanya mengetap bibir sedikit lalu menjawab dengan ringkas dan jelas setiap perkataan. "Makcik dah janji, kena tunaikan, bersiap sedia untuk pindahkan wang." Puan Sri Aminah terdiam seketika. Untuk sesaat, dia merasa seperti baru sahaja mendengar satu ramalan, bukan kata-kata seorang kanak-kanak. Dia tidak merasa takut, tidak ada sedikit pun riak menunjuk-nunjuk, hanya keyakinan yang sukar difahami. Dia ketawa sekali lagi, tetapi kali ini suaranya serak, seperti seseorang yang baru menemui hiburan yang jarang berlaku. "Bagus, mari mulakan, dokter." Budak perempuan itu melangkah ke hadapan dan melutut. Tangan kecilnya menyentuh tanah, kemudian diletakkan dengan lembut di atas lutut Puan Sri Aminah. Kulitnya yang sejuk memberikan tekanan yang cukup untuk dirasai oleh wanita itu. Budak itu memejamkan matanya, membisikkan sesuatu yang sangat perlahan, sehingga kan Puan Sri Aminah yang duduk begitu dekat tidak dapat mendengarnya. Kemudian, budak itu berdiri, berpaling dan berlalu pergi, tanpa menuntut uang, tanpa menoleh ke belakang. Puan Sri Aminah terduduk di situ, merasakan sesuatu baru sahaja beralih, bukan pada kakinya, tetapi jauh di dalam dadanya. Satu perasaan aneh, campuran antara tidak selesa dan teruja. Dan dia tahu, permainan ini belum berakhir. Dahulu, jika ada yang bertanya, siapa di Kuala Lumpur ini yang berani membeli seluruh jalan, merobohkan seluruh kawasan perumahan hanya dengan satu anggukan, jawapannya pastilah Puan Sri Aminah. Orang memanggilnya Ratu Hartanah, bukan kerana dia cantik seperti bintang filem, tetapi kerana dia tahu cara mengubah setiap meter tanah menjadi emas. Di bawah tangannya, Aminah Holdings dari sebuah syarikat kecil di lorong belakang Jalan Alor berkembang menjadi sebuah konglomerat gergasi dengan pejabat di seluruh Bukit Bintang dan KLCC. Projek-projeknya berderet di sepanjang jalan-jalan. Dia pernah berdiri di tengah-tengah orang ramai yang membantah pengusiran. Angin meniup rambutnya, gaun suteranya berkibar, dan berkata dengan suara yang dingin, "Pembangunan adalah untuk kemajuan. Sesiapa yang tidak bersetuju, ambil pampasan dan pergi." Tanpa sedikit pun gentar. Puan Sri Aminah adalah jenis orang yang apabila melangkah masuk ke bilik musyawarat, semua orang akan senyap. Setiap katanya adalah undang-undang. Setiap rundingan tanah bernilai jutaan ringgit, dia lakukannya dengan mata setajam pisau cukur dan senyuman sekilas yang cukup untuk membuat lawannya tahu mereka sedang ditelan hidup-hidup. Sesiapa yang pernah bekerja dengannya faham, dia tidak percaya pada kelembutan, juga tidak percaya pada kebaikan. Baginya, wang dan kuasa adalah penggerak dunia. Kemudian pada suatu hari Jun yang panas terik di bilik mesyuarat di tingkat 28 ibu pejabat Aminah Holdings, ketika semua orang menunggunya menandatangani kontrak bernilai ratusan juta, tangannya tiba-tiba terhenti. Pen Montblancnya jatuh ke meja, bergolek sekali, lalu jatuh ke lantai, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Dia cuba membuka mulut, tetapi kata-katanya tersekat di kerongkong. Rasa kebas menjalar dari tengkuk hingga ke kakinya. Seluruh tubuhnya rebah ke kerusi di sebelahnya. Pemandangan itu, seperti yang diceritakan semula, membuatkan seluruh bilik yang dipenuhi orang-orang berhati dingin itu turut panik. Dalam sekelip mata, Puan Sri Aminah berubah dari wanita di puncar kuasa menjadi pesakit yang terbaring kaku di katil hospital.
diagnosis, stroke teruk, lumpuh separuh badan. Peluang untuk berjalan semula hampir tiada. Pada hari dia keluar dari hospital, dia tidak menaiki Mercedes seperti biasa, tetapi ditolak keluar di atas kerusi roda baru yang masih berbau getah. Tetapi bau itu baginya tidak ubah seperti bau belenggu. Sejak itu, penthouse di tengah-tengah Kuala Lumpur menjadi seluruh dunianya. Seorang jururawat bertugas 24/7, tukang masak pribadi menyediakan setiap hidangan mengikut jadual dan pasukan peguam menguruskan semua kertas kerja. Tetapi tiada lagi mesyuarat yang berlarutan hingga tengah malam, tiada lagi jabatan tangan bernilai ratusan juta. Sebaliknya, petang-petangnya dihabiskan dengan duduk di tepi tingkap kaca, memandang ke bawah ke arah kesesakan lalu lintas di Jalan Sultan Ismail, merindui perasaan memberi arahan yang membuat seluruh bandar berputar mengikut kehendaknya. Dia jarang bertemu sesiapa kecuali beberapa rakan lama, yang sebenarnya hanyalah rakan kongsi perniagaan. Mereka datang melawat, memberi bunga, berbual kosong, kemudian pulang. Apabila pintu ditutup, yang tinggal hanyalah dia, bunyi pendingin hawa yang mendesing dan kekosongan di dalam dadanya. Puan Sri Aminah paling benci perasaan tidak berdaya. Benci dipandang dengan kasihan. Benci cara beberapa bekas pekerjanya berbisik, zaman kegemilangannya sudah berakhir. Suatu ketika, jururawat muda bertanya, kenapa Puan Sri tidak cuba fisioterapi? Mana tahu boleh berjalan semula. Dia memandang tepat ke mata jururawat itu dan tersenyum sinis. Adik, saya mungkin tak boleh berjalan lagi, tapi saya masih boleh kawal sesuatu yang lebih penting, wang. Kata-kata itu adalah gabungan antara keangkuhan dan perisai untuk menyembunyikan kebenaran yang tidak pernah diakuinya. Dia takut telah kehilangan segalanya. Sehinggalah pagi itu, ketika kerusi rodanya bergerak di atas jalan batu bata yang lembab dengan bau rumput di Taman Tasik Titiwangsa. Sinar matahari menembusi celah-celah daun, suara kanak-kanak ketawa bergema di mana-mana. Barulah dia sedar dunia masih berputar, tidak kira sama ada dia masih seorang ratu atau tidak. Dan pada hari itu jugalah, seorang budak perempuan yang tidak dikenali telah membuatnya merasa buat pertama kali selepas bertahun-tahun bahawa dia tidak sepenuhnya mengawal keadaan. Aisyah melangkah ke arah Puan Sri Aminah. Tidak tergesa-gesa, tidak takut, tetapi tenang dengan cara yang aneh. Langkah-langkah kecilnya memijak lembut permaidani daun kering di bawah pokok, menghasilkan bunyi gemeresik yang sangat perlahan, tetapi membuat suasana di sekeliling terasa lebih senyap. Kanak-kanak lain di belakangnya masih berkumpul. Ada yang menutup mulut menahan ketawa, ada yang terpinga-pinga tidak faham apa yang sedang berlaku. Beberapa orang dewasa yang lalu lalang menjeling sekilas sebelum berjalan lebih laju, seolah-olah takut terlibat dalam urusan yang bukan urusan mereka. Puan Sri Aminah duduk kaku di kerusi rodanya, kedua-dua tangan masih bersilang di dada. Matanya mengikuti setiap pergerakan budak itu, tetapi tidak lagi dengan pandangan menghina seperti tadi. Sebaliknya, ada sesuatu yang lebih samar, separuh ragu, separuh ingin tahu. Sudah bertahun-tahun dia tidak melihat sesiapa berani mendekatinya dengan pandangan setenang itu. Biasanya, orang sama ada memandangnya dengan kasihan atau mengelak. Hanya budak ini yang sama sekali berbeza. Aisyah berhenti betul-betul di hadapannya, hanya kira-kira sejauh lengan. Bau matahari pagi bercampur dengan aroma tanah lembab selepas hujan semalam terhidu di udara. Budak itu tidak berkata apa-apa, hanya menunduk sedikit, meletakkan tangan kecilnya di atas lutut wanita itu. Tangan yang kurus, hangat, dan sedikit berdebu, mungkin kerana bermain doktor-doktor dengan kawan-kawannya tadi. Puan Sri Aminah sedikit terkejut. Sentuhan itu tidak kuat, tetapi mempunyai berat yang aneh, seolah-olah ia menembusi setiap lapisan kulit, setiap urat ototnya yang sudah kaku. Untuk seketika, dia merasa seolah-olah masa di sekelilingnya berhenti.
Burung-burung berhenti berkicau, suara orang berbual di kejauhan seolah-olah ditarik keluar dari telinganya. Yang tinggal hanyalah kehangatan itu, sangat nyata, sangat dekat. Aisyah memejamkan mata, bibirnya bergerak membisikkan sesuatu. Suaranya terlalu kecil, terlalu perlahan untuk didengari dengan jelas. Ia hanya seperti hembusan nafas, tetapi anehnya, ia membuat bulu romanya meremang. Dalam fikirannya, terlintas imej-imej yang tidak keruan, bunyi whistle kereta api dari sebuah jeti yang jauh. Suara ibunya mendodoi suatu ketika dahulu, ketika dia masih seorang gadis kecil yang menjual air tebu di tepi jalan. Terik matahari pada hari-hari dia mengikut ayahnya menjual tiket loteri. Semuanya datang sekelip mata dan hilang seperti mimpi yang berlalu. Dia tidak faham, tidak dapat menjelaskan apa ini. Satu perbuatan khurafat atau hanya gurauan kanak-kanak, tetapi mengapa jantungnya berdegup lebih laju? Aliran haba merebak dari tempat sentuhan Buddha itu, kemudian menjalar ke seluruh badannya. Bukan rasa sakit menyucuk seperti semasa sesi fisioterapi, tetapi satu perasaan lembut, selesa seperti selimut tebal yang memanaskan di musim sejuk. Setitis peluh mengalir di pelipisnya, walaupun cuaca ketika itu tidak panas. Dia hendak bertanya apa yang budak itu lakukan, tetapi sebelum sempat membuka mulut, Aisyah sudah membuka mata, menarik tangannya dan berdiri tegak. Masih tanpa sepatah kata, budak itu berpaling dan melangkah pergi. Sekumpulan kanak-kanak lain memandangnya dengan hairan. "Dah siap ke Aisyah?" tanya seorang daripada mereka. Aisyah tidak menjawab. Puan Sri Aminah hanya melihatnya berjalan melintasi laluan kecil yang dipenuhi daun, menyusuri patung arca kanak-kanak di sudut taman, lalu hilang dari pandangan. Puan Sri Aminah memandang ke arahnya, matanya seolah-olah terpaku pada susuk gubuh kecil itu. Untuk seketika, dia mahu memanggilnya, tetapi suaranya tersekan. Dia merasakan kerongkongnya kering. Tangannya tanpa sadar diletakkan di atas lutut yang baru disentuh. Tiada apa yang berubah. Ototnya masih kaku, masih tidak berasa seperti bertahun-tahun lamanya. Tetapi ada sesuatu yang berbeza, bukan pada kakinya, tetapi jauh di dalam, di satu sudut fikirannya yang sudah lama tidak disentuhnya. Satu perasaan yang sukar digambarkan, separuh ringan, separuh berdebar-debar. Seperti orang yang hanyut di lautan luas, tiba-tiba terpegang pada sebatang dahan kering. Dia belum tahu sama ada ia akan menyelamatkannya, tetapi sekurang-kurangnya ia memberinya alasan untuk tidak berputus asa. Dia menarik nafas dalam-dalam. Bau tanah, bau daun, bau angin, semuanya terasa lebih jelas. Bunyi tapak kaki seseorang di kejauhan, suara penjual roti yang bergema dari pintu masuk taman, malah bunyi motosikal usang yang berbunyi berderak. Semuanya tiba-tiba bergabung menjadi satu simfoni bunyi yang sudah lama tidak diperhatikannya. Sebelum ini, dia hanya mendengar degupan jantungnya sendiri dan bunyi mesin di dalam penthouse yang dingin. Sepasang suami istri tua berjalan melintas, memandangnya dengan rasa ingin tahu. Si suami berbisik, "Mesti anak orang sini tuh." Hebat betul, berani bercakap dengan dia. Mereka tidak tahu, hanya satu sentuhan itu sudah cukup membuatkan wanita itu terduduk hampir 10 menit lagi, tidak bergerak, seolah-olah untuk merasai semula apa yang baru dialaminya. Puan Sri Aminah tidak pernah percaya pada perkara yang dipanggil keajaiban. Hidupnya adalah rantaian keputusan yang dingin, pengiraan, dan keuntungan. Satu-satunya perkara yang dipercayainya adalah wang dan kuasa. Tetapi pagi itu, di taman usang yang dipenuhi suara kanak-kanak, dia terpaksa mengakui ada sesuatu yang telah menggerakkannya. Sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang. Dan dia tidak tahu itu hanyalah permulaan. Apabila kerusi roda bergerak pulang ke penthouse yang biasa, cahaya matahari petang di Kuala Lumpur yang keemasan seperti madu memancar pada dinding kaca, meninggalkan jalur-jalur cahaya yang panjang dan berkilauan. Puan Sri Aminah senyap sepanjang perjalanan, tiada sepatah kata pun kepada Lina, juru rawat yang telah bersamanya selama 3 tahun sejak dia diserang stroke.
Lina sesekali menjeling, hendak memulaikan perbualan, tetapi kemudian membatalkannya. Cara duduk majikannya hari ini sangat aneh, bukan seperti orang yang letih, tetapi lebih seperti sedang memikirkan sesuatu dengan mendalam, sesuatu yang tiada siapa dapat meneka. Sebaik sahaja masuk ke dalam rumah, bau minyak pati bunga melur dari mesin penyebar otomatik memenuhi ruang tamu. Ini adalah haruman kegemarannya sejak dahulu, menenangkan dan membuatkan orang mudah tertidur. Tetapi anehnya, hari ini bau ini membuatnya merasa resah, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangnya untuk bertenang. Lina menolak kerusi roda ke dalam bilik tidur, mengunci roda dengan cermat. Baru sahaja dia berpaling untuk mengambil air, dia mendengar majikannya berkata perlahan, seolah-olah bercakap dengan dirinya sendiri. Lina, tadi budak perempuan tu sentuh saya kan? Lina berhenti, sedikit terkejut dengan soalan itu. Ya, Puan Sri, tapi rasanya tak ada apa-apa. Dia cuma letak tangan sekejap saja atas lutut Puan Sri. Puan Sri Aminah tidak menjawab, dia hanya memandang ke bawah pada kakinya, bahagian tubuh yang telah kaku selama bertahun-tahun. Imej mata hitam Aisyah yang bersinar terus terbayang-bayang di fikirannya. Bukan pandangan kasihan, bukan juga pandangan takut. Ia adalah pandangan yang tenang, penuh keyakinan yang tidak masuk akal bagi seorang kanak-kanak. Dan kata-katanya, bersiap sedia untuk pindahkan wang makcik, masih bergema di kepalanya seperti loceng. Malam itu, selepas makan malam, dia dibawa oleh Lina ke balkoni untuk menghirup udara segar. Langit Kuala Lumpur pada bulan November terasa sedikit sejuk, tetapi dia merasakan tapak kakinya menjadi hangat. Pada mulanya, dia fikir ia mungkin haba dari selimut elektrik yang belum dimatikan sepenuhnya. Tetapi kemudian kehangatan itu merebak dengan lebih jelas, dari tapak kaki naik ke buku lali dan berhenti di betis. Dia sedikit terkejut, tetapi tidak berkata apa-apa. Sudah lama dia tidak merasakan sesuatu dengan begitu jelas di bagian tubuh yang disangkanya sudah mati. Lewat malam, ketika Lina sudah tidur di bilik sebelah, dia masih tidak dapat melelapkan mata. Perasaan panas itu tidak hilang, malah disertai dengan rasa kebas yang ringan. Ia tidak menyakitkan, tetapi cukup untuk membuatnya terjaga. Dia coba menggerakkan jarinya, sesuatu yang pernah dilakukannya beratus kali dalam keputusasaan. Dan kali ini, dia bersumpah dia merasakan satu pergerakan kecil di jari kakinya. Sangat kecil, tetapi nyata. Dia menahan nafas, cuba lagi. Satu lagi pergerakan, walaupun lemah seperti hembusan angin. Jantungnya berdegup kencang, begitu kencang sehinggakan dia merasa seperti baru sahaja menaiki tangga 10 tingkat. Segala kenangan kembali menyerbu hari-hari ketika dia menjadi Ratu Aminah Holdings, pagi-pagi bangun awal untuk menandatangani kontrak, mesyuarat yang berlarutan hingga tengah malam, dan hari malang di bilik mesyuarat tingkat 28 ketika separuh badannya lumpuh dan dunia kuasanya runtuh dalam beberapa menit. Dia mencapai telepon menghubungi Dr. Tan, dokter yang memantau keadaannya sejak hari pertama di hospital. Suara doktor di hujung sana kedengaran cemas kerana panggilan yang tidak dijangka. Ada apa, Puan Sri Aminah? Saya dapat rasa kaki saya, bukan khayalan. Rasa kebas, kemudian panas, dan saya boleh gerakkan sikit. Terdiam seketika. Kemudian Dr. Tan berkata dengan suara separuh percaya, separuh ragu, saya akan datang periksa pagi esok. Puan Sri jangan banyak bergerak, elakkan kecederaan otot atau saraf. Pagi keesokannya, satu pasukan perubatan datang dengan pelbagai peralatan. Mereka melakukan ujian EMG, memeriksa refleks dan mengambil imbasan MRI. Hasilnya, semuanya normal. Puan Sri Aminah tidak menunjukkan sebarang tanda pemulihan saraf yang jelas yang boleh dijelaskan oleh sains perubatan. Semua doktor saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Tetapi Puan Sri Aminah tidak peduli dengan carta atau angka. Dia tahu apa yang dirasakannya adalah nyata. Tengah hari itu, selepas semua orang pulang, dia duduk sendirian di tepi tingkap. Di luar, suara penjual roti kedengaran dari lorong kecil di bawah bangunan, bunyi hon kereta yang bising seperti biasa.
Namun, dalam pikirannya hanya ada satu image, Aisyah dengan rambutnya yang diikat selekeh, kulitnya yang sawo matang, dan tangan kecilnya yang diletakkan di atas lututnya. Tidak sampai 3 saat, tetapi meninggalkan kesan yang sukar dipercayai. Dia tertanya-tanya siapa budak itu, mengapa dia memandangnya begitu, dan apa yang baru sahaja berlaku. Sudah lama dia tidak merasa begitu ingin tahu, satu perasaan yang telah hilang selama beberapa tahun kesehatannya merosot. Dahulu, dia hanya hidup mengikut jadwal yang ketat, makan, fisioterapi, membaca laporan keuangan, tidur. Tetapi kini, buat pertama kalinya, dia ingin tahu lebih lanjut tentang seseorang yang tiada kaitan dengan dunia lamanya. Malam menjelang, ketika bandar perlahan-lahan senyap, dia masih tidak dapat tidur. Dalam kegelapan, dia dapat mendengar dengan jelas bunyi detik jam di dinding. Setiap detikan seolah-olah mendesaknya. Dia teringat mata Aisyah. Mata itu tidak memandangnya sebagai orang cacat, tidak juga sebagai seorang jutawan yang pernah berkuasa. Ia memandang lurus, seolah-olah menembusi lapisan luar yang dingin dan angkuh yang dipakainya. Dia tersenyum kecil, satu senyuman yang sangat aneh. Tidak seperti senyuman diplomatik dahulu, tidak juga seperti senyuman kemenangan selepas menandatangani kontrak lumayan. Ini adalah senyuman seseorang yang melihat secebis cahaya di hujung terowong. Dan dia tahu dia tidak akan berhenti di sini. Dia mesti bertemu Aisyah semula, walau apapun caranya. Puan Sri Aminah bukan orang yang mudah berputus asa, terutamanya apabila pikirannya diganggu oleh soalan yang belum terjawab. Selama 3 malam berturut-turut, dia hampir tidak dapat tidur lena. Setiap kali memejamkan mata, wajah Aisyah muncul dengan jelas. Matanya yang bersinar, suaranya yang yakin, tangan kecilnya yang memberinya perasaan aneh. Perasaan di kakinya masih belum hilang sepenuhnya, seolah-olah satu peringatan bahwa peristiwa itu benar-benar berlaku. Dan dia perlu tahu sebabnya. Pada pagi Rabu, dia memanggil Lina, menyuruhnya menyediakan kursi roda dan terus menuju ke taman tempat semuanya bermula. Dia duduk di situ dari pagi hingga petang, memerhatikan setiap kumpulan kanak-kanak yang bermain, setiap orang yang lalu lalang, mengharapkan susuk tubuh yang dikenalinya. Tetapi sepanjang hari, Aisyah tidak muncul. Keesokan harinya, dia datang lagi. Kali ini, dia membawa sebuah kamera kecil, berniat untuk mengambil gambarnya jika bertemu, supaya tidak kehilangannya lagi. Tetapi masih tiada apa-apa. Menjelang hari ketiga, dia mula merasa putus asa, tetapi rasa ingin tahu dan satu emosi aneh terus menariknya kembali. Mungkin dia cuma pengunjung biasa, Puan Sri, kebetulan lalu sekali saja, kata Lina perlahan sambil menolak kerusi rodanya pulang. Tetapi Puan Sri Aminah tidak percaya. Gerak hatinya yang diasah selama berpuluh-puluh tahun dalam dunia perniagaan memberitahunya bahwa kemunculan budak itu bukan satu kebetulan, dan jika dia menemuinya, segalanya akan berubah. Dia memutuskan untuk menukar strategi. Pagi berikutnya, dia menghubungi seorang kenalan, seorang pelukis potret jalanan di kawasan Masjid Jamek. Selepas lebih sejam berbual dan memberi gambaran, lakaran wajah Aisyah muncul, begitu hidup sehinggakan dia sendiri tergamam melihatnya. Dia mencetak beratus-ratus risalah, di atasnya terdapat lakaran itu dengan tulisan, "Sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai budak perempuan ini, sila hubungi berserta nombor telefon pribadi Lina dan ganjaran yang lumayan." Lina pada mulanya teragak-agak. Puan Sri buat macam ni tak kecoh ke Yanti? Lagi kecoh, lagi bagus. Saya nak cari budak tu sebelum semuanya sejuk, jawabnya ringkas dengan nada tegas. 2 hari berikutnya, gambar Aisyah muncul di setiap sudut sekitar taman, di kedai-kedai kopi tepi jalan, di perhentian bas, malah ditampal pada tiang elektrik di simpang lorong. Dia juga meminta pengawal keselamatan bangunan bertanyakan kepada penjual-penjual kecil atau penggilap kasut di kawasan itu. Mereka mengangguk, berkata akan memerhatikannya. Menjelang petang hari kelima, ketika dia sedang minum air tebu berhampiran taman, seorang pemandu teksi motorsikal tua menghampiri mejanya.
Umurnya sekitar 60-an, kulitnya gelap dibakar matahari, memakai jaket yang sudah pudar warna dan topi keledar usang. Dia meletakkan gelas kopi O di atas meja dan berkata perlahan, "Puan Sri ini yang cari budak dalam gambar tuh kan?" Puan Sri Aminah sedikit terkejut, mengangkat kepala memandangnya. "Ya, Pak Cik tahu apa-apa ke?" Pak Cik itu mengangguk perlahan. "Saya tak pasti sangat, tapi beberapa hari lepas, saya hantar penumpang lalu lorong Haji Taib. Nampak seorang budak perempuan sebiji macam dalam gambar. Dia tengah beli roti dengan seorang nenek tua yang jual tiket loteri. Pakaiannya biasa saja, rambut diikat tinggi, muka comot sikit. Tapi mata dia tuh, saya ingat." Puan Sri Aminah merasakan jantungnya terlepas satu degupan. Lorong Haji Taib. Dia tahu jalan itu. Dahulu, ada satu projek yang dia mahu ambil alih, tetapi mendapat tentangan hebat. Kini, apabila mendengarnya semula, fikirannya membayangkan deretan rumah sewa usang, lorong-lorong kecil berliku yang tidak pernah terfikir akan dijejakinya. "Pak Cik, boleh bawa saya ke sana?" tanyanya segera. Pemandu teksi motosikal itu menggaruk kepala. "Boleh tu boleh, tapi lorong tu sempit. Kerusi roda susah sikit nak masuk. Lagipun, saya tak pasti budak tu selalu ada di sana." "Tak apa, bawa saja saya ke sana. Saya cari jalan sendiri." Petang itu, di bawah cahaya matahari keemasan Kuala Lumpur yang hampir terbenam, motosikal usang pemandu teksi motosikal itu membawa Puan Sri Aminah yang duduk di atas kerusi roda yang dilipat dan Lina merentasi jalan-jalan yang sibuk. Bau asap kendaraan, bau roti panas, bau peluh bandar, semuanya menyerbu masuk, membuatnya merasa seperti melangkah keluar dari sangkar kaca tempat dia mengurung dirinya selama bertahun-tahun. Lorong Haji Taib kelihatan seperti yang dibayangkannya. Sempit dan dalam, di kedua-dua belah terdapat deretan bilik sewa dengan dinding kuning kusam dan bumbung zinc berkarat. Kedengaran bunyi televisi dari beberapa rumah, tangisan kanak-kanak bercampur dengan pertengkaran sepasang suami istri muda. Dia duduk di kursi roda, matanya melilau mencari susuk tubuh yang dikenalinya. Tetapi hari itu, Aisyah tidak muncul. Hanya beberapa orang tua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita berpakaian kemas, berambut sanggul tinggi, duduk di kursi roda di tengah-tengah kawasan setinggan. Seorang nenek tua yang menjual pisang rebus mendekatinya dan bertanya, "Cik, cari siapa?" Lina segera menghulurkan risalah. "Nek, ada nampak budak ni tak kat sini?" Nenek itu mengecilkan mata memandang risalah itu, lalu menggelengkan kepala. "Tak pastilah, sini ramai budak rupa lebih kurang sama." Walaupun tidak menemuinya serta-merta, bagi Puan Sri Aminah, mendapat satu petunjuk yang jelas sudah merupakan satu kemajuan besar. Dalam perjalanan pulang, dia terus memikirkan apa yang diceritakan oleh pemandu teksi motorsikal itu. Imej seorang budak perempuan membeli roti untuk nenek tua penjual tiket loteri membuat hatinya terasa sedikit pedih. Dunia itu begitu asing baginya, tetapi ia menariknya lebih dekat kepada sesuatu yang telah lama dilupakannya, kesederhanaan dan ikatan antara manusia. Satu rancangan baru telah terbentuk di pikirannya, dan dia tahu kali seterusnya dia tidak akan hanya duduk menunggu. Dia akan melangkah masuk ke tempat itu, mencari Aisyah walau apapun caranya. Pagi itu, Puan Sri Aminah kembali ke lorong Haji Taib dengan keazaman yang jelas. Lina menolak kerusi rodanya melalui lorong-lorong sempit. Bau ikan kering yang dijemur, bau kuah asam pedas dari makan tengah hari beberapa rumah terhidu bercampur dengan udara panas Kuala Lumpur. Terik matahari memancar ke bumbung zinc yang panas membahang, tetapi Puan Sri Aminah seolah-olah tidak peduli. Matanya meninjau deretan bilik sewa yang rendah, dindingnya bertompak-tompak kesan lembab, pintu kayunya usang dengan cat yang terkopek. Lina berhenti di hadapan sebuah bilik di hujung lorong, di mana seorang nenek tua berambut putih, bertubuh kecil, sedang duduk membersihkan kangkung di beranda. Nenek itu mengangkat kepala, matanya kelihatan ingin tahu bercampur waspada. Lina melangkah ke hadapan dan bertanya dengan sopan,
"Maaf, adakah ini Nenek Kalsom?" Nenek itu mengangguk, suaranya serak kerana usia. "Ya, saya. Cik cari siapa?" Puan Sri Aminah menggerakkan kursi rodanya ke hadapan dan berkata dengan lembut, "Hari ini saya cari seorang budak perempuan bernama Aisyah." Cucu nenek kan? Sebaik sahaja mendengar nama itu, Nenek Kalsom terdiam. Dari dalam rumah, kedengaran bunyi tapak kaki dan Aisyah muncul. Masih dengan mata yang bersinar itu, tetapi hari ini ada sedikit kewaspadaan dalam pandangannya. Budak itu berdiri di belakang neneknya, memandang Puan Sri Aminah lama sebelum bersuara dengan tenang. "Makcik cari saya nak buat apa?" Puan Sri Aminah cuba tersenyum. Suaranya dilembutkan. "Makcik nak tunaikan janji hari itu, 1 juta ringgit kalau kamu boleh rawat makcik." Sebaik sahaja kata-kata itu diucapkan, beberapa jiran berdekatan mula berbisik-bisik. 1 juta ringgit bagi seluruh kawasan setinggan ini adalah jumlah yang tidak terbayangkan. Tetapi Aisyah hanya mengerutkan dahi lalu menggelengkan kepala. "Saya tak perlukan duit tu, makcik." Puan Sri Aminah sedikit terkejut. "Kenapa tak perlu? Dengan duit ni, kamu dan nenek boleh hidup senang seumur hidup." Aisyah tetap tenang. "Kalau makcik betul-betul nak tolong saya, guna duit tu untuk baiki kawasan ni. Semua orang di sini hidup susah. Hujan bocor, panas macam dalam ketuhar." "Saya tak nak terima duit untuk diri sendiri." Jawapan itu seperti sebilah pisau yang menusuk terus ke hati Puan Sri Aminah. Dia memandang sekeliling, ke bilik-bilik yang sempit, bumbung zinc berkarat, lantai simen yang retak, beberapa kanak-kanak berkaki ayam berlari-lari, kulit mereka gelap kerana matahari. Kemudian pandangannya terhenti pada dinding yang mempunyai kesan terbakar. Di sebelahnya ada papan kayu usang bertulis Rumah Sewa Makcik Limah. Satu nama yang begitu dikenalinya. Tiba-tiba ingatannya kembali. Lebih 15 tahun yang lalu, syarikatnya, Aminah Holdings, telah membeli tanah ini, merobohkan seluruh kawasan setinggan lama untuk membina kondominium mewah. Pada hari itu, dia berdiri di tingkat 20. Bangunan bertentangan, memerhatikan jentera merobohkan setiap bumbung, setiap dinding. Dia mendengar tangisan, jeritan orang-orang yang dipaksa berpindah. Semuanya diabaikannya kerana pada masa itu dia hanya memikirkan keuntungan dan pelan bangunan yang mewah. Dan kini dia duduk di tengah-tengah kawasan setinggan yang lain, tempat di mana orang-orang yang diusir dari tempat lama terpaksa berpindah, hidup berhimpit-himpit dalam keadaan yang lebih teruk. Dia merasakan hatinya berat, seolah-olah ada seseorang yang meramas dadanya. Aisyah masih berdiri di situ, matanya teguh tidak berganjat, seolah-olah ingin berkata, "Dulu makcik ambil dari kami, sekarang pulangkan dengan cara yang betul." Lina yang berdiri di sebelahnya menjeling sekilas ke arah majikannya lalu menunduk. Tiada siapa berkata apa-apa lagi. Dalam kepala Puan Sri Aminah, pikirannya bercelaru. Penyesalan, malu dan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap budak ini. Mengapa dia begitu matang? Dan mengapa dia masih berani memandang tepat ke matanya tanpa rasa takut? Aisyah perlahan-lahan masuk semula ke dalam rumah, meninggalkan Puan Sri Aminah yang terduduk senyap. Bunyi cengkerik di luar lorong riuh rendah, tetapi di dalam hatinya, bunyi yang paling jelas adalah gema masa lalu, sesuatu yang disangkanya telah terkubur selamanya. Petang itu, kawasan setinggan kecil di lorong Haji Taib masih riuh seperti biasa. Bunyi sudip berdentum dari dapur Kak Tipah yang menjual nasi lemak. Bau ikan masin goreng yang harum bercampur dengan bau asap kayu api. Kanak-kanak riuh memanggil satu sama lain, bermain sepak takraw di atas lantai simen yang retak. Aisyah baru sahaja selesai membantu neneknya dengan beberapa pasu kangkung, kemudian berlari ke rumah Pakcik Dolah untuk meminjam sedikit gula. Seluruh kawasan itu sudah biasa dengan imej seorang budak perempuan kurus berambut diikat tinggi, matanya bersinar, tetapi sentiasa berpeluh kerana tidak berhenti bekerja. Nenek Kalsom, Nenek Aisyah masih duduk di hadapan pintu seperti biasa. Tangan tuanya yang kurus ligat menganyam bakul dari tali rafia.
Pandangannya terhadap Aisyah sentiasa lembut dan penuh kasih sayang, walaupun bahunya sudah bongkok selepas berpuluh tahun berhempas pulas. Hari ini dia berasa sedikit letih, tetapi masih coba bekerja untuk menyiapkan beberapa tempahan bakul. Dia menyembunyikannya dari Aisyah, hanya berkata, "Nenek tak apa-apa, kamu pergi belajar." Tetapi semuanya berlalu terlalu cepat. Bunyi bakul jatuh ke lantai simen, bunyi kerusi plastik terbalik, dan sejurus selepas itu, jeritan nyaring Makcik Munah, jiran sebelah. "Ya Allah, Nek Kalsom pengsan!" Aisyah yang memegang bungkusan gula terus berlari pulang. Pemandangan di hadapannya membuatkan budak itu tergamam. Neneknya terbaring kejang, bibirnya pucat, matanya terbeliak. Aisyah melutut, tangannya menggeletar, cuba menggoncang neneknya. "Nenek, bangun Nek, jangan tinggalkan Aisyah." Jiran-jiran bergegas datang, ada yang menelepon taksi, ada yang mengambil tuala basah untuk mengelap muka neneknya. Aisyah dalam keadaan panik teringat bagaimana dia pernah membantu orang lain dengan sentuhan tangannya. Kali ini dia meletakkan tangannya di dada neneknya, membisikkan namanya seperti yang pernah dilakukannya pada Puan Sri Aminah. Tetapi berbeza dengan sebelum ini, tiada apa yang berlaku. Neneknya masih kaku. Air mata Aisyah mengalir tanpa henti. Perasaan tidak berdaya menyelubungi dirinya, menyekat kerongkongnya. Dia tidak pernah terfikir akan ada hari di mana dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan orang yang paling disayanginya. Sebuah taksi usang meluncur laju diiringi bunyi hon yang bingit di Jalan Raja Laut pada waktu puncak. Aisyah duduk sambil memegang tangan neneknya, tidak henti-henti memanggil, "Nenek, bertahan Nek, kita dah nak sampai hospital." Hospital Kuala Lumpur pada waktu malam sesak dengan orang ramai. Bau ubat antiseptik, suara pembesar suara memanggil nama pesakit, tangisan bercampur dengan suara doktor memarahi jururawat. Aisyah disuruh keluar apabila doktor membawa Nenek Kalsom ke bilik kecemasan. Hanya beberapa menit kemudian, seorang doktor muda keluar dengan tergesa-gesa. "Siapa waris pesakit Kalsum binti Ahmad?" "Saya, dokter." Aisyah menjawab dengan suara bergetar. "Nenek kamu mengalami kegagalan buah pinggang yang teruk dan baru sahaja diserang strok ringan. Dia perlukan pemindahan buah pinggang segera, kalau tidak, sukar untuk diselamatkan. Tapi untuk cari penderma yang sesuai sekarang sangat susah." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Aisyah. Budak itu mahu menjerit, mahu bertanya mengapa takdir begitu tidak adil. Selama bertahun-tahun neneknya telah menanggung pelbagai kesusahan, kini terpaksa berhadapan dengan garis tipis antara hidup dan mati. Aisyah terduduk di kerusi plastik yang sejuk di luar koridor. Dia teringat saat-saat mereka berdua makan nasi berlaukkan kuah sayur rebus karena tidak cukup uang untuk membeli daging. Malam-malam hujan ketika bumbung zinc bocor, neneknya memeluknya supaya tidak basah. Dia teringat bau peluh neneknya ketika mengayuh basikal membawa bakul ke pasar seawal pagi. Semua kenangan itu seperti bilah pisau yang mengorek lebih dalam kesakitan yang meluap-luap. Puan Sri Aminah juga berada di hospital malam itu. Tiada siapa tahu bila dia tiba. Dia berdiri senyap di sudut koridor, memperhatikan Aisyah yang menundukkan kepala, bahu kecilnya terhinjut-hinjut. Dia teringat satu emosi yang sudah lama tidak dirasainya. Perasaan tidak berdaya apabila orang yang disayangi berhadapan dengan maut. Dia teringat hari dia diserang strok di bilik musyawarat, ketika semua kuasa, wang, dan kemasyhuran tiba-tiba menjadi tidak bermakna. Dia melangkah mendekat, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Aisyah. "Kalau ada apa-apa, beritahu makcik." Aisyah mengangkat kepala, matanya merah. "Doktor kata nenek perlukan buah pinggang baru untuk selamat, tapi saya tak tahu nak cari kat mana." Suaranya tersekat. Puan Sri Aminah memandang dalam-dalam ke mata itu, mata yang mempunyai kekuatan tetapi juga syarat dengan ketakutan kehilangan. Satu idea melintas di fikirannya, begitu pantas sehingga dia tidak sempat menangkapnya.
Malam itu, Aisyah duduk di koridor sehingga pagi. Setiap bunyi dari bilik kecemasan membuatkan jantungnya seakan terhenti. Manakala Puan Sri Aminah, selepas meninggalkan hospital, telah menelefon seorang kenalan di pusat pemindahan organ. Suaranya tenang, tetapi di dalam, ombak bergelora. "Saya nak buat ujian keserasian," katanya perlahan. "Tolong rahsiakan perkara ini." Jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini bukan sekadar soal menyelamatkan satu nyawa. Ini adalah peluang untuknya melakukan sesuatu yang berbeza dari dirinya yang lama, yang pernah tanpa teragak-agak menandatangani arahan merobohkan berpuluh-puluh rumah miskin. Aisyah, dalam tidurnya yang tidak lena di atas kerusi plastik hospital, masih bermimpi melihat neneknya tersenyum memanggil namanya. Tetapi apabila terjaga, yang ada hanyalah bau obat antiseptik, cahaya lampu pendar floor yang sejuk, dan kekosongan yang menakutkan di dalam dadanya. Pagi keesokannya, Kuala Lumpur masih diselubungi embun, tetapi di penthouse Puan Sri Aminah, lampu sudah menyala sejak sebelum subuh. Dia duduk di kerusi di tepi tingkap, secawan kopi O masih berasap, tetapi matanya terpaku pada kesibukan lalu lintas di bawah. Malam tadi, dia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, imej Aisyah yang menunduk dengan air mata berlinangan di koridor hospital muncul semula, diiringi suara, "Nenek, bertahan," yang seolah-olah menusuk kalbunya. Ada sesuatu yang mendorongnya lebih kuat daripada akal dan perhitungan yang pernah menjadi panduannya dalam perniagaan. Selama berpuluh tahun dalam industri hartanah, dia pernah membuat keputusan merobohkan sebuah kawasan perumahan hanya selepas beberapa jam musyawarat. Pernah meluluskan proyek yang menyebabkan puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal tanpa teragak-agak. Namun, kali ini, hanya satu keputusan yang melibatkan seorang wanita tua miskin, dia menimbangnya dengan cara yang berbeza. Bukan kerana dia takut, tetapi kerana dia faham, ini akan menjadi titik perubahan yang akan mengubah dirinya sepenuhnya. Puan Sri Aminah menelpon seorang rakan lamanya, ketua Jabatan Pemindahan Organ di HKL. Suaranya rendah, cuba bertenang, tetapi tidak dapat menyembunyikan keazamannya. "Saya nak buat ujian untuk lihat sama ada saya sesuai untuk menderma buah pinggang kepada pesakit kalsum. Dokter, tolong rahasiakan perkara ini." "Saya tak nak sesiapa tahu, terutamanya budak tu, Aisyah." Dokter di hujung talian sedikit terkejut. Dia tahu keadaan kesihatan Puan Sri Aminah selepas strok tidak begitu baik. Tetapi dia juga faham perangai wanita itu, sekali berkata, pasti dibuat. Dia hanya menasihatinya dengan lembut. "Puan Sri kena fikir betul-betul. Pembedahan ni akan buat Puan Sri jadi lebih lemah." "Saya tahu, tapi saya juga tahu kalau kali ini saya berpaling, seumur hidup saya tak akan dapat tidur lena," katanya. Matanya memandang jauh, seolah-olah bercakap lebih kepada dirinya sendiri. Ujian itu dijalankan dalam senyap. Apabila keputusan menunjukkan keserasian yang tinggi, Puan Sri Aminah hanya tersenyum kecil. Tanpa teragak-agak, dia menandatangani borang persetujuan menderma buah pinggang. Sebelum pembedahan, dia duduk sendirian di dalam bilik wad, membelek-belek tasbih lama peninggalan ibunya. Bau ubat antiseptik menusuk hidungnya, tetapi dalam fikirannya bergema bunyi-bunyi kenangan, suara penjajah, gelak tawa kanak-kanak dan juga kata-kata ibunya dahulu. "Hiduplah, supaya satu hari nanti kamu boleh pandang dunia tanpa rasa malu, nak." Sudah lama dia tidak teringat kata-kata itu. Mungkin inilah masanya untuk melakukan sesuatu yang akan membuatkan ibunya bangga. Pada hari pembedahan, Aisyah tidak tahu apa-apa. Dia hanya perasan pada pagi itu beberapa orang dokter yang tidak dikenali datang berbual dengannya, memberitahu bahwa mereka telah menemui penderma buah pinggang yang sesuai untuk neneknya. Aisyah begitu gembira sehingga hanya mampu mengucap terima kasih berulang kali, tetapi di dalam hatinya masih terasa aneh mengapa begitu cepat. Pembedahan berlangsung selama hampir 5 jam. Puan Sri Aminah terbaring di atas meja bedah. Cahaya lampu pembedahan begitu putih menyilaukan mata.
Apabila ubat bius perlahan-lahan membawanya ke alam mimpi, dia merasakan hatinya begitu ringan, tidak pernah dirasai sebelum ini. Bukan lagi perasaan mengawal segalanya, bukan lagi tekanan dari angka-angka keuntungan. Ia hanyalah satu pelepasan dan keyakinan bahwa dia sedang melakukan perkara yang betul. Apabila sedar, dia merasakan tubuhnya lemah dengan ketara. Rasa sakit yang berdenyut-denyut di perutnya membuatkan dia letih walaupun hanya untuk bernafas. Tetapi apabila mendengar berita pembedahan Nenek Kalsum berjaya, dia tersenyum, senyuman yang jarang sekali terukir selama bertahun-tahun. Bukan kerana memenangi tender, bukan kerana harga hartanah naik, tetapi kerana tahu dia telah menyelamatkan satu nyawa. Rakan dokternya datang melawat, berdiri di tepi katil. "Saya tak sangka Puan Sri akan buat macam ni." Dia hanya menjawab ringkas, "Saya pun tak sangka. Tapi mungkin inilah kali pertama saya rasa hidup dengan sebenarnya." Di luar koridor, Aisyah masih tidak tahu siapa penderma itu. Tetapi tidak lama lagi, kisah ini akan membuka satu lembaran baru, di mana semua hutang lama, semua prasangka, semua ikatan antara Puan Sri Aminah dan budak itu akan dirungkai lapis demi lapis, sehingga kebenaran terakhir terungkap. Selepas pembedahan, kesehatan Puan Sri Aminah merosot dengan ketara. Berjalan masih sukar, nafasnya pendek, dan mudah berpeluh hanya selepas beberapa langkah. Tetapi nampaknya itu tidak lagi penting. Di dalam hatinya ada satu dorongan yang lebih kuat daripada sebarang kegairahan terhadap kuasa atau wang yang pernah wujud sebelumnya. Dia mahu melakukan sesuatu untuk menebus kesilapannya. Semasa terbaring di katil hospital, dia banyak berfikir. Semakin difikirkan, kenangan lama semakin menyerbu kembali. Imej pagi bertahun-tahun lalu ketika konvoi kenderaan Aminah Holdings memasuki kawasan Setinggan Lama. Bunyi jentolak yang berdentum, tangisan kanak-kanak, jeritan orang dewasa yang membantah, semuanya kembali jelas. Ketika itu, dia berdiri dari jauh, memakai sut mahal dan cermin mata hitam, menandatangani arahan kerja tanpa sekalipun menoleh. Dia pernah percaya itu adalah harga yang perlu dibayar untuk pembangunan bandar. Kini, setiap kali teringat, ia terasa seperti luka yang dalam di fikirannya, yang tidak pernah sembuh. Selepas keluar dari hospital, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia perniagaan hartanah. Dia mengumumkan penjualan hampir keseluruhan sahamnya di Aminah Holdings. Ramai yang menyangka dia sudah gila. Beberapa rakan kongsi rapat menelepon untuk menasihatinya, mengatakan dia akan kehilangan kuasa, kedudukan, dan semua yang pernah dibinanya. Tetapi dia hanya ketawa sinis. "Untuk apa saya simpan semua itu? Kalau benda-benda itu jugalah yang pernah merampas rumah orang." Tidak berhenti di situ, dia juga menjual beberapa hartanah pribadi, dari penthouse mewah di tengah Kuala Lumpur, villa di tepi pantai Port Dickson, hingga ke resort mewah di Cameron Highlands. Media menjadi heboh, banyak artikel mempersoalkan sama ada dia muflis atau melarikan diri dari hutang. Tetapi dia tidak menjawab mana-mana wartawan. Dia tahu satu-satunya penjelasan adalah melalui tindakan. Dan tindakan itu bermula apabila dia membeli semula tanah yang sama yang pernah dirobohkannya untuk membina kondominium mewah. Kali ini, dia tidak membina bangunan gah untuk golongan kaya. Sebaliknya, membina semula deretan rumah yang kukuh dan selesa dengan tandas yang bersih, sistem elektrik dan air yang selamat untuk keluarga miskin yang pernah merempat mencari tempat tinggal. Pada hari pecah tanah, dia tidak berdiri di atas pentas untuk berucap atau memotong reban seperti kebiasaan media. Sebaliknya, dia memakai kemeja biasa, topi jerami, dan menyingsing lengan baju, berdiri di sebelah timbunan batu bata, mengangkat baldi simen bersama-sama pekerja binaan. Ramai yang memandangnya, pada mulanya dengan syak wasangka, menganggap itu hanyalah satu gimik untuk menaikkan nama. Tetapi, apabila melihatnya tekun berada di tapak pembinaan selama berhari-hari, kulitnya terbakar matahari tetapi tidak berganjak, mereka mula percaya kali ini dia serius. Puan Sri Aminah bukan sahaja menyumbang wang.
Dia juga mengupah orang untuk memasak, dan setiap tengah hari dia sendiri yang mengagihkan nasi bungkus kepada pekerja dan penduduk di situ. Setiap kali mengagihkan makanan, dia akan berbual, bertanya kabar setiap orang. Abang dah kerja sini berapa hari? Akak dari mana? Ada berapa anak? Nanti bila rumah akak dah siap, jangan lupa jemput saya datang tengok ya. Soalan-soalan biasa seperti itu yang dahulu tidak pernah dipedulikannya, kini menjadi kegembiraannya. Suatu petang selepas hujan reda, Aisyah muncul di tapak pembinaan. Budak itu memandang Puan Sri Aminah. Pandangannya bercampur antara aneh dan terharu. Wanita itu hanya tersenyum kecil, menghulurkan sehelai baju hujan nipis kepada Aisyah. Kali ini makcik tak main-main, Aisyah. Makcik berhutang dengan nenek kamu dan berhutang dengan tempat ni. Aisyah tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Tetapi di dalam hatinya, api kehangatan telah menyala. Dia faham, kadang-kadang menebus kesalahan bukan hanya dengan kata maaf, tetapi dengan tindakan yang cukup besar untuk menghapuskan kesan kesilapan lama. Perlahan-lahan, seluruh kawasan itu berubah wajah. Kanak-kanak mempunyai tempat bermain yang selamat. Orang dewasa tidak lagi risau musim hujan air akan naik hingga ke paras lutut. Setiap kali melintas, Puan Sri Aminah teringat imej dahulu. Tanah yang sama, tetapi hanya dipenuhi tangisan dan mata yang penuh putus asa. Kini, gelak tawa kanak-kanak, bunyi penyapu di halaman dan suara radio menyiarkan berita pagi telah menggantikan segalanya. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu ini belum berakhir. Menebus kesalahan pada sebidang tanah itu mudah. Tetapi menebus kesalahan sepanjang hidup yang telah berlalu dengan keputusan-keputusan yang pernah begitu kejam memerlukan lebih daripada itu. Dan pemikiran itulah yang membuka langkah seterusnya dalam perjalanannya, langkah yang akan membawa terus ke kemuncak cerita. Selepas kawasan perumahan baru itu siap, Puan Sri Aminah masih belum merasa tenang. Perasaan yang mendorongnya itu seperti suara kecil tetapi gigih yang bergema setiap malam. Beri mereka rumah saja tak cukup, Aminah, kena beri mereka masa depan. Ide untuk menubuhkan sebuah pusat latihan kemahiran perubatan untuk kanak-kanak miskin datang kepadanya pada suatu pagi. Hari itu, dia duduk di beranda sebuah rumah baru di kawasan itu, memperhatikan Aisyah dan beberapa kanak-kanak lain sedang bermain doktor-doktor dengan set mainan plastik. Aisyah memegang stetoskop plastik dengan serius memeriksa adik saudaranya, mulutnya meniru suara doktor di hospital. Adik, jantung berdegup baik, esok jangan lupa makan ubat ikut masa ya. Puan Sri Aminah ketawa, tetapi kemudian pandangannya terhenti lama. Itu bukan sekadar permainan kanak-kanak, tetapi imej sebiji benih yang sedang menunggu untuk disemai. Dia teringat hari dia terbaring di hospital ketika Aisyah meletakkan tangannya di atas lututnya dan membisikkan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya. Dan dari saat itu, dia percaya bahwa tangan kecil ini boleh membawa keajaiban kepada orang lain jika diberi peluang. Maka, tertubuhlah Institut Bintang Harapan. Dia memutuskan untuk mengubah sebuah bangunan terbiar di pinggir bandar yang dahulunya sebahagian daripada projek terbengkalai Aminah Holdings menjadi sebuah pusat pengajaran kemahiran perubatan dan kemahiran hidup untuk kanak-kanak terbiar. Nama Bintang Harapan datang dari kenangan zaman kanak-kanaknya di kampung. Pada malam-malam tiada elektrik, dia sering memandang ke langit dan percaya bahwa setiap bintang adalah satu impian. Logo institut itu adalah gambar dua tangan, satu tua dan satu muda, saling berpegangan. Tangan tua adalah tangannya, tangan muda adalah tangan Aisyah. Ia bukan sahaja simbol pewarisan ilmu, tetapi juga simbol penyembuhan, baik fisikal maupun rohani. Pada hari perasmian, Puan Sri Aminah memakai baju kurung putih, ringkas tetapi anggun. Tiada barisan tetamu kehormat yang ramai atau wartawan yang berebut-rebut seperti acara-acaranya dahulu. Hanya ada kanak-kanak, beberapa jiran, dan mereka yang pernah menjadi pekerja binaan untuk kawasan perumahan baru itu. Aisyah, sebagai pelajar pertama, berdiri di sebelahnya dengan senyuman yang penuh teruja dan debaran.
Kursus pertama bukan sahaja mengajar pengetahuan perubatan asas seperti pertolongan cemas, mengukur tekanan darah dan suntikan selamat, tetapi juga mengajar kemahiran hidup, cara berkomunikasi, cara mendengar pesakit, cara mengekalkan belas kasihan walaupun berhadapan dengan orang yang sukar. Puan Sri Aminah mengupah doktor-doktor pakar untuk mengajar, tetapi dia sendiri turut serta dalam sesi pembelajaran. Kadang-kadang dia menceritakan masa lalunya, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi supaya kanak-kanak itu paham bahwa kuasa atau wang, jika tidak disertai dengan sifat kemanusiaan, lambat laun akan menjadi beban. Suatu petang, ketika kelas sedang berlatih mengukur tekanan darah sesama mereka, Aisyah bertanya dengan teragak-agak, "Puan Sri, kenapa pilih untuk ajar bidang perubatan, bukan bidang lain?" Puan Sri Aminah tersenyum, memandang keluar tingkap di mana cahaya matahari keemasan sedang menyinari halaman. Sebab, bidang perubatan adalah bidang yang menjaga nyawa. Dulu, saya pernah merampas rumah ramai orang. Jadi sekarang, saya nak pulangkan semula kepada dunia sesuatu yang lebih berharga daripada rumah, iaitu kehidupan. Jawapan itu membuatkan Aisyah terdiam lama. Budak itu faham, ini bukan sekadar sebuah sekolah, tetapi cara wanita itu menebus kesilapannya dengan sabar hari demi hari. Berita mengenai Institut Bintang Harapan tersebar luas. Ramai dermawan datang menawarkan bantuan keuangan, menghantar pelajar, malah ada yang datang dari negeri-negeri jauh untuk mendaftarkan anak mereka. Tetapi Puan Sri Aminah menetapkan peraturan yang jelas. Hanya menerima kanak-kanak yang benar-benar susah, tiada yuran pengajaran, dan berjanji untuk melatih mereka sehingga boleh berdikari. Setiap malam, dia masih sering duduk di pejabat kecilnya di institut, meneliti fail setiap kanak-kanak. Ada kisah-kisah yang membuatnya tidak dapat menahan air mata. Ada yang yatim piatu kerana kemalangan, ada yang berhenti sekolah untuk menjaga adik, ada yang pernah tidur di bawah jambatan. Dia memberitahu kaki tangannya, setiap anak di sini adalah sebutir bintang. Tugas kita adalah untuk memastikan mereka terus bersinar, tidak kira apapun badai di luar sana. Semakin rapat dia dengan mereka, semakin dia sedar, Institut Bintang Harapan bukan sahaja mengubah kanak-kanak itu, tetapi sedang mengubah dirinya sendiri. Dari seorang ratu hartanah yang dingin, kini dia gembira dengan perkara-perkara kecil, seperti gelak tawa yang bergema semasa waktu rehat, atau melihat seorang kanak-kanak buat pertama kalinya tahu cara memegang stetoskop dengan betul. Dan di suatu tempat di dalam hatinya, dia tahu perjalanan ini baru sahaja bermula. Kerana bintang, apabila sudah bersinar, akan mencari jalan untuk menerangi sudut-sudut paling gelap dalam kehidupan. Pentas majlis graduasi Universiti Perubatan itu terang benderang dengan cahaya lampu. Jubah-jubah putih yang baru tersusun dalam barisan, setiap wajah muda berseri-seri bercampur debaran. Di barisan penonton, Puan Sri Aminah duduk diam, tangannya sedikit menggeletar apabila memegang erat tongkatnya, bukan kerana penyakit lamanya kembali, tetapi kerana jantungnya berdegup kencang, satu perasaan aneh, campuran antara bangga dan sebab. Di atas pentas, Aisyah, budak perempuan yang suatu ketika dahulu meletakkan tangan kecilnya di atas lututnya, kini telah menjadi seorang doktor muda yang penuh keyakinan. Rambutnya yang panjang diikat kemas, matanya teguh, dan senyumannya lembut tetapi hangat. Apabila nama Aisyah diumumkan, tepukan gemuruh bergema di seluruh dewan. Aisyah melangkah ke podium, tangannya memegang mikrofon masih sedikit bergetar. Tetapi apabila dia memandang ke bawah ke barisan penonton dan bertemu dengan pandangan Puan Sri Aminah, dia tiba-tiba merasa begitu tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, para pensyarah, keluarga, rakan-rakan, dan terutamanya insan yang telah mengubah hidup saya, Aisyah memurahkan ucapannya, suaranya sedikit sebak tetapi jelas. Saya ingin mengatakan sesuatu yang telah lama saya simpan di dalam hati. Saya mau merawat pesakit bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan seluruh hati saya.
Aisyah terus bercerita tentang hari-hari pertamanya di Institut Bintang Harapan, tentang sesi pembelajaran yang bukan hanya mengajar teknik perubatan, tetapi juga mengajar cara mendengar, cara meletakkan diri dalam kesakitan pesakit. Beliaulah insan yang pernah menjadi ratu hartanah, tetapi sanggup melepaskan segalanya untuk membina semula bumbung untuk golongan miskin, telah mengajar saya bahwa nilai sebenar seseorang bukanlah pada apa yang kita ambil, tetapi pada apa yang kita pulangkan semula kepada dunia. Di barisan penonton, Puan Sri Aminah tidak dapat menahan diri, berbisik perlahan, "Betul, itulah yang Mak Ki mau kamu ingat." Setitis air mata panas mengalir turun, tetapi dia tidak segera menyekanya. Titisan air mata itu bukan lagi kerana penyesalan, tetapi kerana ketenangan. Apabila Aisyah menunduk hormat mengakhiri ucapannya, Puan Sri Aminah berdiri, bertongkat, dan melangkah ke arah pentas. Penonton terkejut melihatnya, wanita yang telah menaja sebahagian besar institut itu, berjalan perlahan tetapi tegas, memeluk Aisyah di hadapan ratusan pasang mata. "Mak Ki bangga dengan kamu," bisiknya ke telinga gadis itu. "Sebab kamu telah berjaya melakukan sesuatu yang Mak Cik ambil masa seumur hidup untuk faham." Hari itu bukan sahaja hari Aisyah menjadi seorang dokter, tetapi juga hari di mana satu ikrar perubatan terukir mendalam, merawat dengan tangan, menyelamat dengan hati. Dan di suatu tempat dalam cahaya senja yang menembusi tingkap kaca dewan itu, Puan Sri Aminah tahu bahwa perjalanannya dari seorang yang pernah mengambil begitu banyak kepada seorang yang memberi segalanya telah berakhir dengan sempurna untuk membuka lembaran baru bagi generasi yang akan datang. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Kongsikan perasaan Anda atau cerita serupa di ruangan komen di bawah. Jika Anda rasa video ini bermakna, sila tekan butang suka dan langgan saluran Kisah Keajaiban Budi agar tidak terlepas cerita-cerita penuh drama dan renungan yang lain. Semoga hari Anda tenang, hangat, dan cukup kuat untuk mengharungi segala badai menuju ke arah fajar harapan. Hai semua, korang tengah tonton dari mana nih? Coba tinggalkan komen sikit, seronok juga kalau dapat tahu. Macam mana dengan perkongsian saya tadi? Apa pendapat korang tentang cerita tu? Saya harap korang semua terhibur ya. Apa-apapun, saya doakan semoga korang semua sentiasa sehat, selamat dan berada dalam lindungan Tuhan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kalau korang sendiri ada cerita-cerita yang best atau pengalaman menarik untuk dikongsikan, jangan malu-malu tahu. Tulis je kat bawah ni. Kita baca dan kongsi sama-sama. Mana tahu cerita Anda boleh bagi inspirasi pada yang lain pula.